Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, kita akan belajar subjek PJPK tingkatan 5. Okey, tengok apa yang kita akan belajar. Okey, unit 2. Permainan kategori serangan. Rugby sentuh. Okey, kita akan belajar main rugby, tapi rugby sentuh. Tengok gambar tu, bawa bola rugby. Okey, standard kandungan melakukan kemahiran rugby sentuh dalam situasi permainan, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan rugby sentuh, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan, dan yang terakhir, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Itu adalah apa yang ada dalam standard kandungan rugby sentuh. Okey, permainan rugby sentuh ini memerlukan pemain menguasai kemahiran larian, pengendalian bola, mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan serta menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Setiap pasukan dalam permainan ini berpeluang untuk bergerak bersama-sama dengan bola dalam kawasan permainan sehingga salah seorang dari pemain dapat melakukan try, iaitu menyentuh bola di belakang garisan gol pihak lawan bagi mendapatkan mata. Pasukan bertahan hendaklah mempunyai strategi bertahan yang mantap supaya dapat menghalang atau mematikan pergerakan pasukan lawan untuk mendapatkan mata. Pasukan bertahan perlu menyentuh pemain yang membawa bola dan pemain yang disentuh tadi itu akan dikira mati. Dalam permainan ini juga, pemain-pemain akan menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti menangkap dan menghantar. Penguasaan kemahiran asas ini dapat membantu pasukan mengaplikasikan strategi menyerang seperti tendang dan tangkap, hantaran silang, miss pass dan strategi bertahan seperti satu lawan satu serta strategi bertahan dalam kumpulan. Okey, saya harap fahamlah sebab kita akan main dengan ini kalau jika ada peluang nanti. Okey. Strategi serangan dilakukan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Pasukan penyerang perlu mengatur strategi menyerang dari semua kawasan sama ada di bahagian tengah padang atau sayap bagi mengelirukan pasukan yang bertahan. Jika pasukan penyerang mempunyai pemain yang mempunyai kepantasan berlari berada di tengah, maka strategi serangan dari tengah akan digunakan. Manakala strategi serangan sayap digunakan jika pemain bertahan mempunyai kelemahan di bahagian tersebut. Antara kemahiran melakukan strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh ialah tendang dan tangkap ataupun kick and catch, hantaran loop, hantaran silang, scissors dan miss pass serta mengacah dengan larian zigzag semasa membawa bola. Mempunyai seorang pemain penyerang yang pantas merupakan kelebihan dalam sesebuah pasukan. Okey. Jadi kena ada kemahiran berlari yang pantas. Okey, untuk main rugby. Baik. Ini kemahiran yang pertamalah, tendang dan tangkap. Strategi tendang dan tangkap ini digunakan apabila sesebuah pasukan hendak menyerang pasukan lawan. Kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang yang membawa bola. Apabila pemain tersebut berdepan dengan seorang pemain pasukan lawan, pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan melepasi pemain pasukan bertahan dan berlari untuk mendapatkan kembali bola yang ditendang tadi. Okey, tengok gambar tu pun. Okey, dia tendang bola, dia pergi ke depan dan tangkap bola yang ditendang tadi. Pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian untuk memastikan dia melepasi pemain pasukan bertahan. Kemahiran ini boleh dilakukan sama ada di tengah atau di sayap padang rugby. Okey,
Ni kena pantas lah. Lepas tendang, tu lari, tangkap bola yang ditendang tadi. Kalau boleh buat ni memang hebat lah. Okey. Hantaran silang. Scissors. Strategi hantaran silang ini memerlukan pemain pasukan penyerang yang membawa bola, berlari ke hadapan dan menghantar bola secara bersilang antara rakan sepasukan. Strategi ini juga dapat mengelirukan pemain pasukan lawan dan sering dilakukan di kawasan tengah padang menuju ke arah kawasan in goal. Dia hantar macam tu, hantaran silang. Dari ke depan, dari ke belakang, cross. Okey. Info ekstra di situ adalah pemungut bola ataupun ball collector perlu mempunyai kepantasan bergerak, ketepatan dalam melakukan hantaran dan mampu memberikan tumpuan yang tinggi semasa melakukan tugasan. Lepas disambut bola yang dihantar oleh kawan dia tadi, dia kena lari ke depan. Sebab pemain rugby hantar bola pada rakan, hantar ke belakang. Bukan hantar ke depan. Jadi lepas dapat bola, ball kalau tadi kena mesti ke depan. Untuk dia nak passing balik kepada kawan dia, dia mesti pergi hadapan. Okey. Mengacah dengan zigzag. Strategi ini sering digunakan apabila pasukan penyerang mendapat peluang membawa bola terus ke hadapan. Bagi mengelakkan diri disentuh oleh pemain pasukan bertahan, pemain yang membawa bola boleh melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Pemain boleh mengacah dengan larian zigzag, iaitu melakukan pergerakan badan ke kiri atau ke kanan, dodge, secara berselang semasa berhadapan dengan pemain pasukan bertahan. Apa dia tu? Ni cara dia. Gambar sebelah kiri, yang pertama, saya perlu membuat gerakan zigzag untuk mengelakkan diri dari disentuh pemain lawan. Tengok dia punya movement gambar yang kedua. Okey, dia ke depan tapi dia ubah ke kiri. Lepas tu dia akan pergi ke depan. Ni memang kena pantas. Okey. Gambar ketiga, nampak? Dia pergi ke depan. Gambar keempat, dia terus cross ke depan. Okey, di sini ada kod QR. Okey, ni untuk mengacah dengan larian zigzag. Yang ini untuk hantaran loop dan miss pass. Yang ini untuk tendang dan tangkap. Okey, jadi bolehlah scan QR code tu untuk melihat skill-skill ni dengan lebih tepatlah. Okey. Strategi menyerang dari tengah dan sayap. Strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol dengan menggunakan hantaran silang, hantaran loop, miss pass dan larian zigzag. Serangan dari sayap pula, pemain penyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap kawasan gol dengan menggunakan kemahiran hantaran silang dan kemahiran tendang dan tangkap. Mari tengok sini dulu. Okey, yang ini. Okey, strategi menyerang melalui sayap. Dia hantar bola ke sini, ke sini. Okey, pemain yang last terima bola tadi, dia akan terus lari ke kawasan belakang garisan gol pihak lawan. Okey. Jadi ni contoh untuk strategi menyerang sayap. Sama juga kalau buat di belah sini, sebelah kiri sini. Okey, hantar ke belakang, lari terus ke kawasan try. Kalau di tengah pula, ni tadi buat zigzag. Okey, ni untuk kalau tengah. Dia cross sampai ke last kali ball collector, dia akan pergi ke sini, dia akan mengacah zigzag, lari terus masuk kawasan yang kosong di sini. Inilah antara strategi menyerang. Okey, ada dua, daripada sayap ataupun daripada tengah. Cara bermain. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan akan melakukan serangan bermula hantaran bola daripada murid 1. Ataupun kita pakai dia gelaran M1. M1 akan menghantar bola kepada murid 2, M2 dengan menggunakan strategi hantaran silang. M2 pula akan cuba melepasi pemain pertahanan menggunakan strategi mengacah dengan serangan zigzag. Jika tidak mampu, M2 menggunakan strategi serangan sayap dengan melakukan hantaran silang kepada murid 3. M3 pula akan membuat
strategi tendang dan tangkap untuk melepasi pemain pertahanan. Selepas menendang, M3 akan menggunakan kepatasan larian untuk melepasi pemain pertahanan dan menangkap bola. M3 akan berlari pantas ke hadapan untuk membuat touchdown ataupun try. Setiap pasukan akan bertukar peranan selepas selesai melakukan strategi tersebut. Okey. Kekuatan dia adalah mengelirukan pihak lawan kerana kepelbagaian hantaran yang pantas oleh pemain. Pasukan lawan akan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas untuk penyerang melakukan serangan pantas. Tetapi ada kelemahan dia. Okey, pasukan penyerang mempunyai pertahanan yang longgar kerana hampir semua pemain bertumpu untuk menyerang jika berlaku serangan pantas daripada pihak lawan. Strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesepahaman yang tinggi dan bijak mentaksir sesuatu situasi permainan. Jadi kena buat tu dengan keadaan yang tepat dan pantas. Silap sikit, pihak lawan akan membuat serangan balas dengan laju. Okey. Ni. Contoh M1 tadi. M1 bagi pada M2 ni M1. Dia silang pada M2. M2 nak buat zigzag tak lepas sebab penuh di sini. Dia akan silang pada M3. M3 lari ke depan buat kick dan dia lari balik ke sini untuk sambut bola yang dia sepak, dia lari terus ke touchdown. Ni tadilah keadaan mainan rugby. Silang sini buat zigzag tak lepas, passing pada M3, M3 buat kick, dan hantar balik dan terus bawa bola ke touchdown. Yang garis warna biru ni garis hantaran bola, garis putih ni pergerakan pemain. Yang biru ni pasukan bertahan, yang kuning ni pasukan penyerang. Strategi bertahan. Ada beberapa jenis strategi bertahan yang boleh digunakan oleh pasukan pertahanan dalam permainan rugby sentuh. Antaranya ialah kawalan bertahan dalam kumpulan dan satu lawan satu. Bertahan dalam kumpulan. Strategi bertahan dalam kumpulan ialah pasukan bertahan akan membentuk sistem satu barisan sama ada 7-0 ataupun 6-1. Strategi 7-0 ni ialah pasukan bertahan secara berkumpulan membentuk satu barisan iaitu 7 orang pemain semasa pasukan sedang bertahan. Ini akan menyukarkan pihak lawan untuk menyerang bagi melepasi kawasan pasukannya. Strategi 6-1 pula ialah pasukan akan membuat barisan 6 orang pemain tetapi seorang pemain yang pantas berlari ataupun namanya quarterback akan berada di belakang barisan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengejar mana-mana pemain pasukan penyerang yang berjaya melepasi barisan pertahanan pasukan. Biasanya akan guna yang inilah. Kalau kita biasa main pun akan gunakan yang strategi 6-1. Cara bermain. Murid dibagi kepada dua kumpulan bertujuh. Kumpulan A akan bertahan dengan menggunakan strategi 6-1, manakala kumpulan B akan menggunakan strategi 7-0. Murid M1 akan bergerak ke belakang sebagai quarterback untuk membentuk strategi pertahanan 6-1. M1 ini akan bersedia untuk menyentuh mana-mana pemain pihak penyerang yang membawa bola melepasi halangan pasukan bertahan. Murid 3, M3 akan mengacah murid M2 dan membuat larian zigzag. M3 akan menghantar bola kepada murid M4 sementara pemain bertahan yang lain kekal fokus di zon kawalan masing-masing. Setiap pemain mengawasi pemain lawan di zon kawalannya untuk kawalan zon 1 lawan 1. Yang ke-8, kedua-dua kumpulan akan bermain dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan semua peraturan dan undang-undang permainan rugby sentuh. Ini memang kita kena buat di padang lah baru kita rasa seronok untuk
membuat aktiviti ini. Okey. Kekuatan dan kelemahan juga ada. Okey, kekuatannya adalah menunjukkan kekuatan sesuatu pasukan semasa melakukan pertahanan. Pasukan akan dapat bekerjasama mengatasi pihak lawan yang melakukan serangan. Strategi 6.1 dapat menyediakan satu lapisan pertahanan jika pasukan penyerang dapat mengatasi pertahanan hadapan. Kelemahannya pula, semasa membuat strategi bertahan ini, ruang antara dua pemain mudah dilepasi pasukan menyerang jika tiada persefahaman mengenai jarak yang perlu dikawal antara dua pemain pertahanan. Semua ahli dalam pasukan perlu mempunyai kepantasan bergerak untuk berkumpul dan membina barisan pertahanan dengan segera. Jika terdapat seorang saja ahli tidak bersama, pasukan penyerang akan pantas menggunakan ruang terbuka yang tidak dikawal oleh pasukan pertahanan. Itulah kelemahan dia. Okey, ni. Garisan warna biru ni adalah garisan hantaran bola, yang putih adalah pergerakan pemain. Okey. Lari, bawa bola. Okey. Ni main lawan lah. Kita di kuning ni M1. Ni M2. Dia blok semualah. Yang ni pun dia fikir, saya perlu bijak memintas bola dan melakukan serangan balas. Okey. Sebab yang depan ni dia nak cuba buat zigzag, tak lepas oleh M2. M1 pun blok. Okey, M4 lah ni. Dia sama ada dia akan terus di sini ataupun dia akan passing belakang, yang lain ni akan pergi ke depan. Jadi yang tiga orang ni penting lah. Kena alert antara jarak. Okey. Walau macam mana pun, pemain rugby ni mesti mempunyai stamina yang amat tinggi sebab akan berlari sepanjang masa. Okey. Jadi, itu saja sekian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.